Dalam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah seperti selalu juga hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting, satu topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang sudah pun berada di studio menemani saya di program Ruang Bicara hari ini. Baiklah, isu yang menjadi perhatian kami di Ruang Bicara tentulah berkaitan dengan bencana banjir. Dan ini merupakan sesuatu yang mungkin sudah pun biasa sebenarnya. Boleh dikatakan setiap tahun bencana banjir ini akan melanda beberapa negeri disebabkan oleh monsun timur, musim tengkujuh dan juga monsun timur laut, dan sudah pastilah ianya memberikan satu cabaran yang cukup hebat kepada agensi-agensi yang terlibat dalam usaha untuk menyelamat, usaha untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Dan kalau mengikut daripada laporan terkini yang kita terima setakat ini, kejadian bencana banjir ini ianya sudah pun melanda di 4 negeri dan 8 daerah, dan ianya melibatkan 1,278 keluarga, dan mangsa banjir secara keseluruhannya setakat ini ialah 4,869 mangsa, dan 39 PPS telah pun diaktifkan, tetapi alhamdulillah belum lagi ataupun tidak ada mangsa yang dikatakan menghadapi kematian disebabkan oleh mangsa banjir ini. Dan ini laporan terkini yang kita terima pada jam 4 petang ini. Baiklah, dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia, Dato' Khairul Shahril Idrus, yang merupakan Ketua Pengarah di Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun ringkasnya NADMA. Jadi Dato', apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat ya. Ya. Kami juga berterima kasih atas kesediaan Datuk untuk bersama dengan kami di Ruang Bicara. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang juga pertama kali sebenarnya bersama kita di program ini. Jadi selamat datang dan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Nur Hisham Muhammad, yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Ya, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sehat Datuk ya. Okey. Pertama kali ini rasa lain sikit. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah kami juga mengalu-alukan mungkin anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun komen berkaitan dengan topik ini. Jadi jangan lupa kita menyediakan dua talian seperti biasa kepada anda di 0326040155, dan satu lagi talian tentunya di 0326940155. Baiklah, mungkin menarik kalau kita mulakan dululah dengan yang berbahagia, Dato' Khairul Shahril Idrus selaku Ketua Pengarah di Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA. Mungkin kita boleh mendapat gambaran yang lebih jelas lagi lah. Mungkin kedudukan yang saya sampaikan tadi itu ialah pada jam 4 petang yang kita terima hari ini. Tetapi mungkin ada the latest info ataupun info-info terkini berkaitan dengan mangsa banjir setakat ini, terutamanya yang melibatkan Kelantan, Terengganu dan juga di Perak khususnya. Ya. Terima kasih Syakawi. Jadi berdasarkan kepada pemantauan di peringkat negeri, kita dapati di Terengganu cuaca adalah bertambah baik, dan dari segi mangsa ianya berkurangan. Tetapi apa yang kita ketahui adalah arah hujan itu menghala ke Kelantan dan juga negeri-negeri di utara Malaysia. Jadi berdasarkan kepada corak pola cuaca hujan yang lebat, kita mungkin akan menyaksikan penambahan jumlah mangsa di negeri-negeri utara Malaysia dan juga mungkin Kelantan. Tetapi ianya juga bergantung kepada arah angin yang boleh menyebabkan hujan turun di kawasan-kawasan yang berkenaan. Jadi memang banyak faktor sebenarnya yang akan mempengaruhi jumlah mangsa yang akan dipindahkan di pusat-pusat pemindahan sementara. Mungkin jangkaan lah. Ini sesuatu yang selalu juga dipersoalkan tentang jangkaan ramalan cuaca dan sebagainya yang disampaikan setiap masa. Tetapi daripada jangkaan NADMA sendiri, apakah adakah negeri-negeri lain juga selain daripada apa yang sedang mengalami bencana banjir ketika ini, mungkin negeri-negeri lain juga berada dalam situasi yang mungkin siap sedia untuk menghadapi bencana banjir ini? Dari segi persediaan, memang kita membuat persediaan bukan tertumpu kepada negeri-negeri yang tertentu. Persiapan untuk menghadapi banjir adalah
merangkumi seluruh negara. Tetapi tumpuan adalah berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman lepas dan juga nasihat yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi, Jabatan Pengairan dan Saliran. Ada beberapa buah negeri yang menjadi tumpuan apabila berlakunya monsun timur laut. Ini termasuklah apabila kita melihat apa yang diperkatakan oleh MET, ramalan yang dibuat oleh MET Malaysia dan juga JPS untuk monsun timur laut ini, kebiasaannya untuk pada bulan November sehingga awal tahun nanti, negeri-negeri seperti Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga Johor akan mengalami situasi hujan yang lebat yang akan membawa kepada situasi banjir. Dan kemudian mungkin apabila sampai bulan Februari hingga Mac dan kemungkinan arah angin akan tertumpu ke negeri-negeri seperti Sabah dan Sarawak dan banjir akan berpindah ke negeri-negeri tersebut. Jadi tumpuan kita dari persiapan, bolehlah saya katakan kita buat persiapan untuk menghadapi banjir ke seluruh negara, tetapi tumpuan diberikan kepada negeri-negeri tertentu berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang lepas, pola cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi NACMA bukan satu agensi yang sebuah agensi teknikal berkaitan dengan mengkaji corak hujan, tapi kita bergantung kepada agensi-agensi teknikal seperti MET Malaysia dan juga JPS, Jabatan Pengairan Saliran, untuk menentukan kawasan manakah yang berisiko untuk menghadapi banjir. Dan dalam masa sama, agensi-agensi seperti Jabatan Bomba juga telah mengenal pasti kawasan-kawasan hotspot yang biasanya akan mengalami situasi banjir semasa monsun timur laut. Okey. Kita juga nak dapat pandangan daripada yang berbahagia, Datuk Nur Hisham selaku Timbalan Ketua Pengarah Operasi. Saya tahu setiap tahun inilah antara tugas-tugas yang cukup mencabar sebenarnya bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi untuk menghadapi situasi banjir kali ini, apakah persediaan yang telah pun disusun atau dengan begitu kemas oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia? Terima kasih, Syakawi. Pertamanya saya suka merujuk kepada Datuk Khairul beritahu tadi, iaitu bagaimana kita menjangka itu penting. Jadi sama juga dengan Bomba ni, kita menjangka itu berdasarkan kepada trend tahun-tahun lepas dengan maklumat yang kita dapat daripada meteorologi dan terutamanya satu lagi adalah JPS. Meteorologi ni agak current lah, maksudnya sehari dua lagi kita macam tu dapat maklumat. Tetapi JPS ini berdasarkan rekod-rekod terdahulu, 3 tahun terdahulu. So kita kena kenal pasti dulu lokasi. So kalau ikut pada maklumat yang terpakai sekarang ialah kita pakai pada 5,648 tu jadi ini yang kita buat. So berdasarkan maklumat ini ialah kita merangka, kita punya penyusunan strategi. Kalau ikut yang pertamanya ialah of course kita kena tengok kepada penyusunan anggota. Kan. Jadi bila banjir ni samalah cuti beku, cuti terus dihadkan dan juga penyusunan shift kita buat. Itu ialah peringkat dalaman kita. Keduanya ialah dari segi logistik. Jadi penempatan logistik juga kita ambil kira di mana lokasi-lokasi tumpuan ataupun hotspot yang kita kena pasti. Dan ketiganya ialah kita juga melihat kepada koordinasi antara agensi. Tetapi kami ni Cakawi dalam kita buat ini, kita selalu beri penekanan kepada komuniti. Jadi dalam peringkat kontak kita ni kita ada komuniti melalui under agensi lain ataupun di bawah Bomba sendiri kita ada dua lah. Satu ialah pasukan Bomba Sukarela yang ada 358 pasukan aktif ni yang sebahagian besarnya duduk di kawasan banjir itu. Jadi dia orang yang lebih dekat di lapangan yang akan beri makluman pada kita. Kemudian kita ada Bomba Community juga yang kita ada 2,000 lebih pasukan yang akan duduk dan juga memberi maklum balas kepada kita. Ini adalah merupakan sumber logistik yang kita buat. Selain pada itu ialah saya katakan tadi ialah koordinasi antara agensi. Itu kritikal dalam kita menangani apabila kita kata namakan bencana ni lah, banjir ni bencana. Dia meluas, besar. Kalau Bomba kerja sendiri, tumbang terbalik, kita siang malam tak tidur maknya kan. Jadi kita kerja di bawah payung Perarahan 20 kita panggil, Majlis Keselamatan Negara, mekanisme menangani bencana yang di bawah Kawasan NADMA. Itu membolehkan koordinasi antara agensi itu dibuat. So Bomba berfungsi sebagai kita namakan forward commander ataupun komander hadapan dalam
Satu ialah kita menyelamatkan mangsa. Kedua ialah kita memastikan seboleh mungkin ialah keselamatan penyelamat itu sendiri. Penyelamat ni bukan kita saja kan. Polis pun menyelamat, APM pun menyelamat, NGO pun ada menyelamat, sukarela pun ada menyelamat. Semua itu seboleh mungkin kita letakkan kepada kita supaya mereka selamat. So itu yang saya katakan tadi, mekanisme itu kita koordinatkan bersama supaya apabila berlaku banjir itu kita dapat optimumkan penggunaan sumber untuk menyelamat. Bila Tuan Datuk sebut tentang koordinasi itu sedikit pencerahan juga saya perlukan. Ini tentang pasukan gerak cepat Monsun Timur Laut ataupun MTL Red Team itu sendiri. Apa sebenarnya fungsi dan peranan ini sebenarnya? Okey. Pasukan ini. Ini memang red betul lah ni. Dia sebenarnya selepas kita 2021 kita hadapi banjir yang berlaku di Taman Seri Muda, di Hulu Langat, kemudian di Negeri Sembilan. Kita kata bagaimana kita dapat menggerakkan pasukan yang khusus untuk menangani banjir. Kena ingat bomba ni dalam satu masa dia bukan pergi banjir je. Kita kena standby juga kebakaran, kita juga standby kemalangan jalan raya, kita juga standby insiden-insiden lain. Jadi pasukan yang kita ada ni kita kena pecahkan. Jadi kadang-kadang penumpuan gitu tak dapat kita berikan kepada satu jenis insiden. So kita ambil inisiatif pada tahun 2022, lanjutan dapatan daripada pengalaman kita tu, kita tubuhkan pasukan Red Team. Pasukan yang khusus kita letakkan di balai-balai tertentu. Sekarang ni kita ada 22 balai seluruh Semenanjung ni. Yang kita kata komposisi dia, setiap pasukan ni dia komplit dengan lorinya, dengan botnya, dengan orangnya, dengan skillnya. Kita akan gerakkan pasukan ini, pertamanya ialah respon immediate kepada kawasan-kawasan dalam kawasan dia. Dalam negeri dia lah. Kan? Kalau contohnya Selangor kita ada 2 pasukan, kita letak dalam negeri dia untuk tampung kepada balai yang sedia ada. Jadi kita cakap balai tu katakan dia ada 2 bot ataupun 1 bot. Tim ini immediately kita deploy bila keadaan meluar pada kebiasaan dia. Itu membolehkan tercepat. So tahun ini bulan 3 hari itu kita berlaku di Caah Segamat. Apabila banjir di Caah Segamat terputus, pasukan kita dah masuk, polis pun dah masuk, tapi terputus. Tak ada pasukan lain boleh masuk, orang cakap, dan perhubungan ni kita deploy kita punya red team, sebab masa tu berlaku bulan 2, bulan 3 tu masih lagi dalam MTL, masih lagi dalam tim ni bersedia tu. Jadi daripada Negeri Sembilan masuk, lagi Melaka masuk, dan daripada Yompeng, Johor masuk. So alhamdulillah dapat kita respon dengan cepat. Alhamdulillah lagi ialah tidak ada kemalangan jiwa. Itu yang lebih penting bagi saya. Baik. Barangkali Datuk Khairul, penting jugalah kita nak mengetahui tentang pendirian NADMA sendirilah. Macam Datuk sebut awal-awal tadi, ianya memerlukan satu kerjasama yang cukup erat sebenarnya di antara semua agensi yang terlibat dengan masalah ataupun masalah banjir ini sendirilah. Jadi setakat ini apakah Datuk melihat bahawa wujud satu kerjasama yang cukup erat sebenarnya dalam masa untuk menghadapi situasi banjir di negara kita ini, tetapi apakah Datuk melihat bahawa mungkin ada lagi perkara-perkara yang perlu diberi perhatian yang serius untuk memberikan satu kedudukan yang lebih selesa sebenarnya kepada NADMA untuk menjadi penganjur ataupun menjadi the leader dalam melihat dan menghadapi masalah banjir ini sendiri? Sebenarnya isu yang paling penting adalah penyelarasan di kalangan agensi-agensi menyelamat. Apa yang kita lakukan adalah untuk pastikan dari segi penyelarasan ini dapat dibuat dengan sebaik mungkin. Seperti mana yang Datuk Hisham maklumkan tadi, mekanisme yang kita gunakan untuk menentukan bahawa dari segi penyelarasan dan agensi-agensi tahu apakah tugasan masing-masing adalah berdasarkan kepada arahan MKN nombor 20. Ini dijadikan sebagai pedoman kepada agensi-agensi bagaimana mereka perlu bertindak apabila berlakunya sesuatu bencana. Untuk memastikan bahawa agensi-agensi tahu peranan masing-masing, kita seringkali mengadakan latihan amal, sesi-sesi seminar dengan semua agensi-agensi penyelamat dan responder. Ini untuk membolehkan mereka mempunyai kepahaman yang sama berkaitan dengan arahan MKN 20 dan membolehkan mereka mengetahui tugasan, peranan, tanggungjawab masing-masing. Jadi penekanan kita sebelum berlakunya sesuatu bencana adalah mengadakan sesi-sesi latihan yang kerap dengan semua agensi-agensi yang perlu melakukan operasi-operasi menyelamat sekiranya diperlukan. Jadi berdasarkan kepada pengalaman yang lepas, kita dapati dari segi kerjasama di kalangan agensi itu adalah
tidak ada masalah. Tetapi seperti mana yang kita nak adalah setiap kali, setiap tahun mesti ada pembaikan, perubahan dari segi cara bagaimana kita mengatasi masalah ataupun masalah isu koordinasi di antara agensi-agensi. Perkara ini penting disebabkan oleh kadang-kadang pegawai-pegawai di lapangan sentiasa bertukar. Jadi dari segi pemahaman mereka mungkin berbeza. Dan ada pegawai baru yang berpindah ke kawasan-kawasan yang sentiasa dilanda bencana dan mereka memerlukan latihan pemahaman yang lain. Jadi inilah tugasan NACMA, kita cuba untuk menyelaras pemahaman agensi-agensi responder dan juga untuk membuat SOP yang berkaitan bagaimana agensi-agensi yang melakukan isu penyelamat ini dapat membuat tugasan mereka dengan lebih baik, lagi terselaras dan lebih efektif. Saya juga nak dapat pencerahan jugalah daripada NACMA sendiri, dan saya juga nak pandangan yang sama nanti daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Selain daripada kerjasama erat di antara agensi-agensi yang terlibat ini, ada juga yang membangkitkan apakah di negara kita ini kita sudah mempunyai facilities ataupun kemudahan ataupun equipment yang mencukupi sebenarnya, kerana kita menghadapi masalah banjir ini boleh dikatakan setiap tahun akan berlaku. Dan apakah NACMA juga membuat recommendation sebangkali dalam usaha untuk mempertingkatkan equipment yang ada dalam usaha untuk menghadapi masalah banjir di negara kita ini, Tuan? Okey, dari segi aset-aset yang aset-aset yang diperlukan oleh agensi-agensi responder, memang NACMA mempunyai peruntukan untuk membekalkan aset-aset yang berkaitan kepada untuk memenuhi keperluan agensi-agensi responder. Jadi bagaimana ataupun apakah aset-aset berkenaan yang diperlukan oleh agensi-agensi responder ini, kita akan sentiasa berbincang dengan agensi-agensi untuk menentukan keperluan agensi-agensi tersebut. Dan dalam masa yang sama kita juga melihat tentang perkara-perkara yang mungkin tidak di cover oleh agensi-agensi responder. Ini seperti Bailey Bridge, jika berlakunya keruntuhan jambatan. Jadi siapakah yang bertanggungjawab untuk membekalkan ataupun memastikan bahawa jambatan itu dibina dengan sebaik mungkin. Itulah tugasan NACMA, yang mana kita akan membuat perolehan pembelian tentang aset-aset, bukan sahaja untuk memastikan kelengkapan agensi-agensi spesifik itu dipenuhi, tetapi juga untuk keperluan masyarakat jika berlakunya situasi kecemasan. Jadi dari segi penyelarasan aset, memang agensi-agensi memang dia mempunyai peruntukan tahunan masing-masing, tetapi ada ketikanya mungkin untuk aset-aset tambahan kita akan sentiasa berbincang dengan agensi tersebut, Kementerian Kewangan, untuk memastikan bahawa aset-aset tambahan tersebut dapat kita bekalkan dengan sebaik mungkin. Komen daripada yang berbagai, Dato' Nur Hisham, berkaitan dengan isu ini. Terima kasih. Tanya barang ni sampai bila tak cukup. Orang bagi 5, kita nak 10. Betul. Tak 10, 20. Tetapi bagi saya, Syakawi, ialah bagaimana kita mengoptimumkan keperluan logistik, itulah ada lebih kritikal. Jadi kalau dulu kita punya naratif ni ialah lebih kepada orang cakap pergi menyelamat. Tetapi kebelakangan ini bagi pihak penyelamat ini kita cuba menukar dia punya kaedah berfikir dan kaedah bertindak, di mana kita menggalakkan supaya komuniti itu sendiri keluar dulu. Kan, bagaimana kita nak cakap keluar dulu, dan kita akan masuk ialah dalam keadaan di mana orang cakap ada kadang-kadang terperangkap ataupun keutamaan. Contohnya kita cakap kalau rumah tu ada orang yang terhantar sakit, uzur, yang ini kita cakap agensi akan cuba bantu dengan segera. Ada perempuan mengandung, ada OKU. So ini ialah keutamaan kita. Okey, tetapi seboleh mungkin ialah kita kata kita cuba untuk meletakkan keadaan di mana masyarakat itu, kalau tahu ataupun orang cakap mangsa itu boleh keluar lebih awal. So pertamanya ialah kumpulan menjangka. Jadi tadi kita kata GPS tadi, Datuk Ero kata GPS tadi, kita cuba orang cakap bagaimana kita melihat kepada pergerakan air itu. Okey, kita ada lembangan-lembangan sungai ya. Contohnya kita cakap kalau Sungai Pahang, saya ambil contoh, saya ni orang Pahang ni, kena ambil contoh Pahang kan. Okey, dia berlaku di ulu sungai, di Lipis. So bila dijangka akan sampai ke Jerantut, bila akan sampai ke Temeloh, bila akan sampai ke Maran, ke Bera, kemudian ujung sekali di Pekan. Keupayaan kita menjangka
aliran itu 62 jam itu, dan berapa teruk dia merebak membolehkan kita ambil langkah perlu untuk orang cakap mangsa tu keluar lebih awal. So saya dalam masa yang sama juga pihak jabatan dalam usaha inilah kita juga orang cakap empower the community itu melalui bekalan. So kita bagi dua keutamaan utama. Pertama ialah nak keluar pakailah alat keselamatan tu kan, PFD tu kan, alat terapung tu PFD. Kemudian kita juga tahun lepas kita memulakan dan alhamdulillah pihak MOF lulus kepada kita melalui peruntukan khas 150 buah bot untuk komuniti yang mana kita akan serahkan supaya dapat membantu komuniti di tempat itu keluar lebih awal sebelum orang cakap banjir menjadi makin teruk. Tetapi kita juga tingkatkan pasal keselamatan. Dalam keadaan di mana orang cakap mungkin arus terlampau kuat, itu ialah di keadaan di mana kita sendiri akan masuklah. So orang cakap pemerkasaan komuniti itu dan juga gerakan kita untuk memastikan diorang keluar awal itu yang bagi saya ialah kritikal. Kalau tengok banjir ni, satu rumah kita pergi dan ambil itu dah ambil 20 minit. Kan 30 minit. Jadi 1 jam baru 3 rumah. Katakan semua ada 50 rumah tak keluar. Agak sukar kita nak buat. Tapi kalau dia keluar awal, insya-Allah orang cakap beban dan tumpuan kita itu dapat kita pergi kepada kepulang-kepulang khusus saya katakan tadi. Tapi ada tak masalah daripada masyarakat sendiri bila you cakap tentang kerjasama yang erat di antara agensi penyelamat dengan pihak komuniti itu sendiri? Adakah masih lagi timbul ialah tak kisah dan sebagainya, reluctant to move out dan sebagainya? Itu tidak dapat kita nafikan, memang ada. Okey. Namun begitu tengok keadaan dan kita tengok trend banjir. Contohnya monsun timur laut ni dan berlaku di kawasan regular customer lah saya kata. Kawasan-kawasan yang kita kenal pasti berlaku. Dia memberi respon yang baik dan tahu bila nak keluar. Kesukaran kita ialah apabila berlaku fenomena yang tadi luruan monsun dan berlaku di tempat yang tak dijangka. Jadi orang ni selalunya dia tak jangka rumah dia banjir ataupun banjir tak jangka naik begitu cepat ataupun tinggi sangat. Jadi dia tenang. Itu yang orang cakap situasi, bukan dia tak nak keluar. Dia orang merasa sangat yakin bahawa tak naik rumah saya ni. Sampai very last minute dan baru orang cakap dia akan call kita. Kita masa tu respon orang cakap banyak tempat yang berlakulah. Itu yang kita cuba sangat seboleh mungkin untuk menjangka ke mana air itu nak pergi. Bila Datuk Nur Hisham sebut tentang isu ini, saya dah lihat tadi, saya jelin-jelin juga Datuk Khairul ada senyuman, ada seolah-olah bersetuju dengan apa yang kita bincangkan. Tapi mungkin ada perancangan strategik jangka panjang sebenarnya yang telah pun dirancang oleh NADMA sendiri. Bukan saja melibatkan agensi penyelamat tetapi juga masyarakat sekeliling yang mengalami keadaan banjir itu sendiri. Datuk. Apa ni sebenarnya apa yang kita cuba terapkan adalah whole of government and whole of society approach bila kita menguruskan bencana. Seperti mana Datuk Isham maklumkan tadi, peranan orang ramai, komuniti itu adalah amat penting untuk pastikan bahawa mereka tahu bertindak apabila diperlukan. Kita cuba menerapkan kepada ketua-ketua komuniti orang ramai bahawa mereka lah the first responder, bukan agensi-agensi penyelamat. Jadi antara perkara yang sedang kita lakukan adalah untuk memastikan bahawa dengan kerjasama NGO kita mengadakan program-program kesedaran dengan masyarakat setempat, bagaimana untuk mereka bertindak sebaik mungkin apabila berlakunya bencana. Tetapi seperti mana yang Datuk Isham maklumkan tadi, di tempat-tempat yang biasa berlakunya bencana dari segi respon mereka adalah teratur. Tetapi menjadi tumpuan kita adalah untuk pastikan bahawa mereka-mereka yang jarang mengalami banjir ataupun bencana yang besar ini tahu untuk bertindak apabila diperlukan. Jadi konsep kita adalah kita akan cuba untuk memastikan bahawa komuniti-komuniti, ketua-ketua masyarakat, ahli-ahli parlimen, NGO setempat tahu tentang apakah peranan mereka apabila berlakunya sesuatu bencana tanpa menunggu bantuan ataupun misi menyelamat daripada agensi-agensi responder yang ada. Jadi itulah yang menjadi tugasan NADMA pada untuk jangka panjang untuk menerapkan kefahaman bahawa
masyarakat perlu bertindak sebagai the first responder apabila berlakunya sesuatu bencana tanpa mengharapkan bantuan daripada agensi-agensi kerajaan, sebab mereka tahu mungkin agensi mereka tahu mereka perlu tahu bilakah mereka perlu berpindah, di manakah tempat mereka perlu berpindah, dan apakah dokumen-dokumen ataupun keperluan-keperluan yang perlu diselamatkan jika berlakunya sesuatu bencana. Jadi jangka panjang inilah antara perkara yang kita sedang cuba pastikan bahawa dari segi peranan, kefahaman masyarakat adalah baik apabila sesuatu bencana berlaku. Ini termasuklah isu-isu berkaitan dengan NGO. Kita juga mahu NGO mempunyai kesedaran bahawa kadang-kadang walaupun niat mereka baik untuk membantu, tetapi ianya akan menimbulkan masalah dari segi keselamatan, congestion dan mungkin barangan yang tidak diperlukan. Bila Datuk sebut tentang NGO ni, kita tahulah rakyat kita macam Datuk kata dah begitu sensitif bila berlaku bencana-bencana, terutamanya bencana banjir. Masing-masing semuanya ingin membantu sebenarnya. Tetapi mungkin ada nasihat Datuk lah kepada NGO sendiri. Dulu pun timbul masalah macam Datuk sebut tadilah. Kadang-kadang menyukarkan pula operasi menyelamat yang ingin dilaksanakan itu. Jadi apakah NGO yang ingin terlibat sama untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini sendiri harus mendapat approval ataupun kebenaran daripada NATMA sebenarnya? Kita sebenarnya cuba untuk mengkoordinasikan pergerakan NGO apabila berlakunya sesuatu bencana dan juga program-program yang melibatkan masyarakat yang dilibat oleh NGO. Jadi kita berharap jika ada NGO yang di luar sana yang ingin membantu, kita boleh berdaftar dengan satu kumpulan yang kita panggil Rakan NATMA, di mana Rakan NATMA ini mengandungi NGO yang besar, maklumat-maklumat berkaitan dengan pengurusan banjir, kawasan-kawasan yang memerlukan bantuan, apakah bantuan yang diperlukan, isu-isu keselamatan dikongsi di dalam platform tersebut. Jadi mungkin jika ada NGO yang berminat untuk membantu semasa banjir, kita bolehlah berdaftar dengan Rakan NATMA untuk membolehkan koordinasi dibuat dengan lebih teratur dan lebih spesifik dan tidak berlakunya meminimalkan pembaziran. Dan dalam masa sama mengikut tata cara kita adalah setiap NGO kalau hendak pergi membantu sesuatu kawasan perlulah berdaftar dengan pejabat daerah. Jadi pejabat daerah inilah yang akan memberi direction, arah ke mana patut dipergi, kawasan mana yang selamat, kawasan apakah yang diperlukan, bentuk bantuan yang diperlukan. Jadi dari segi mekanisme untuk penyelarasan tu ada, tapi ianya memerlukan kerjasama daripada NGO sendiri untuk pastikan bahawa tata cara tersebut dipatuhi, untuk bukan saja untuk pastikan pengurusan bencana itu dapat dibuat dengan baik, tetapi juga untuk pastikan keselamatan mereka-mereka yang ahli-ahli NGO ni yang ingin membantu terselamat, terjaga. Okey. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan saya ingatkan lagi topik yang menjadi pilihan kita adalah tentang banjir, bantuan menyelamat, kerjasama agensi penyelamat, dan ini merupakan satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan saya ingatkan lagi, kalau anda juga yang mungkin sedang menonton program Ruang Bicara ketika ini, mungkin anda juga ada pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya yang berada di studio. Saya ingatkan lagi, kita menyediakan dua talian. Gunakanlah dua talian yang kami sediakan, 03 2604 0155, dan satu lagi talian tentunya di 03 2694 0155. Kita rehat dulu, kembali semula Ruang Bicara Bernama TV. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke program Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik banjir, bantuan menyelamat, kerjasama agensi penyelamat, dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa, iaitu yang berbahagia Datuk Khairul Sharil Idrus, Ketua Pengarah di Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NATMA, dan kita juga masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Nur Hisham Muhammad, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Operasi di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Baik, satu persoalan juga yang ingin saya kongsikan bersama dengan Datuk Hisham lah. Ini berkaitan dengan kecekapan
penyelamat daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia lah. Apakah mereka sebenarnya telah pun diberi latihan yang mencukupi untuk menghadapi apa saja situasi, utamanya bila berlaku banjir-banjir besar yang tidak dijangkakan? Apakah mereka sentiasa berada pada kedudukan bersiap sedia untuk menghadapi situasi ini? Terima kasih. Soalan berat tu. Bersiap sedia tu memang kita bersiap sedia. Tetapi bagi saya yang utama ni penekanan macam Syakawi kata tadi, untuk kita bersiap sedia itu. So kita memulakan program pengukuhan kompetensi kita untuk banjir ni sejak bulan 8. Maksudnya Ogos itu kita telah keluarkan arahan untuk memulakan secara intensif kaedah pengendalian bot, kaedah latihan antara agensi. Kemudian kita juga melancarkan MTL, kesiapsiagaan musim timur laut di peringkat jabatan kita lancarkan di pekan. Kemudian di peringkat negeri juga kita buat pelancaran supaya mood anggota kita untuk persediaan bagi banjir itu berada di tahap yang tertinggi. Lanjutan daripada itu juga suka saya kongsi bersama. InsyaAllah esok kita dah berlangsung 3 hari ni. Kita akan buat satu latihan besar di Johor, di Pengerang Johor, yang mana melihat kepada isu monsun timur laut tetapi bukan banjir. Kita lihat bagaimana kalau ribut berlakunya kemalangan kapal, kontena jatuh, tumpahan minyak, kemudian dalam masa yang sama kebakaran mungkin berlaku. Bagaimana koordinasi antara agensi dan anggota kita sendiri respon kepada insiden yang terkeluar sedikit daripada monsun timur laut yang tradisionalnya ialah banjir. Okay. So itu yang kita beri penekanan kepada ini. So insyaAllah di Johor esok petang kita akan buat simulasi besar-besaran di bawah biayaan, kena sebut juga belum saya ni kan. Jadi Nadma keluarkan peruntukan kepada kita untuk kita buat latihan ini, dan kita akan lihat sebenarnya yang paling penting ialah bukan kepada latihan itu, ialah kepada dapatan latihan itu untuk kita tambah baik supaya sama ada anggota bomba dan penyelamat itu kita garap balik semula dia orang punya skill dan juga kemahiran, tetapi juga bagaimana kita boleh berkoordinasi dengan agensi-agensi sahabat lain dalam kita menangani insiden itu. So alhamdulillah, kalau kita tengok sebenarnya kami ni latih bukan pasal banjir je, Kawi. Kita juga pasal tanah runtuh. Kita juga pasal orang hilang, sebab masa inilah juga orang cakap orang pun akan terperangkap, orang cakap bila pergi trekking semua. So ini semua kena buat persediaan rapi. Selain pada itu ada satu lagi elemen kadang-kadang orang lupa juga. Ini pengalaman kita daripada Kuala Kerai, pengalaman kita semasa di Seri Muda, pengalaman kita juga semasa banjir besar Selangor, di mana komunikasi terputus. Dan nak berkomunikasi kat Temerloh terputus. Jadi lanjutan daripada itu, inisiatif kita ambil ialah kita terpaksa bergantung kepada Government Integrated Radio Network. Kita ada satu line komunikasi yang digunakan oleh agensi-agensi penyelamat ni, menggunakan frekuensi khas kepada agensi penyelamat yang boleh berkomunikasi antara agensi. Masalah utama yang kita hadapi ialah cakupan frekuensi ini hanya ditumpukan kepada kawasan yang berpendudukan. So kawasan yang tidak berpendudukan tidak ada, tetapi banjir ni kadang-kadang kawasan yang hulu-hulu ni berlaku juga, kan? So salah satu inisiatif yang telah kita ambil, kita telah bekerjasama dengan pihak Sapura, pihak MKN, di mana akan ada pegawai yang ditempatkan 24 jam di command center bomba di negeri-negeri Perak, Selangor, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Bermula 27 hari bulan ni sampailah tamatnya MTL. So pegawai daripada konsesi ini bertanggungjawab untuk apabila berlaku banjir ataupun insiden di luar kawasan litupan untuk menggerakkan mobile unit dia orang sesegera yang mungkin bagi memboleh kita kan antara agensi ini berkomunikasi.
sebagaimana Datuk Carol beritahu tadi, yang penting ialah koordinasi untuk kita elakkan semua tertumpu di poin yang sama. Sedangkan benda tu luas kan. Jadi semua orang tertumpu poin yang sama, entah-entah dekat sebelah ni lagi teruk. Jadi tak dapat. Jadi kita kata kita cuba maksimiskan kita punya cakupan, orang cakap respon itu, dan salah satu orang cakap elemen paling penting yang perlu kita tekan ialah komunikasi antara pasukan ini. Itu yang kita cakap tadi, kalau NGO nak masuk, NGO ni banyak. Dia ada NGO bagi bantuan makan, yang itu kita selalunya dia tak masuk dalam kawasan insiden secara terus. Kemudian insiden NGO yang masuk selepas pasca banjir, kan, tolong cuci rumah, tolong beri rawatan, tolong beri bantuan, itu pun selalunya orang cakap risiko terendah. Yang kita khawatir ialah NGO yang nak masuk ke kawasan insiden itu, banjir itu. So amalannya selalunya kita akan buka satu pusat kawalan pangkalan hadapan. Okay? Forward command post. Maksudnya dia ada forward command post yang kita letakkan, paling tidak ialah pergi ke balai polis yang terdekat untuk lapor diri, dan kita tahu ke mana dia nak pergi. Dan seboleh mungkin kami akan semak, kalau you tak ada life jacket contohnya, kan, PFD tak ada. Orang cakap kita mohon supaya macam bomber ni kita dah beri arahan, you pinjamkanlah yang bomber punya ni supaya dia orang boleh gunakan, kan. Ataupun kita cakap boleh keadaan di mana anggota bomber duduk sekali dengan seorang cantum dengan you, pergilah masuk. Sebab kita nak tahu ke mana you, penyelamat ni pergi, dan na'udzubillah min zalik, kita takut kalau jadi apa-apa berlaku dia tak keluar tu, siapa pun tak tahu. Itu yang paling kita khawatir lah. So kadang-kadang kita nak menyelamat orang, kita tu tak terselamat. Gitu. Dan lebih kita risau tadi, you pergi menyelamat, ambil masa, dan dua-dua tak selamat, ataupun sekelompok tadi tak selamat. Itu yang sangat kita jadi kerisauan kita. Tapi kita hargai, kan, kita hargai. Cakap NGO yang nak masuk ni, tu yang kaedah yang terbaik. Kalau bantuan kepada makanan ni ialah kepada pejabat daerah, kepada lapor pejabat daerah. Kalau tak dapat lapor pun, di command center di mana orang cakap lokasi terdekat ada tu, boleh lapor diri untuk kita koordinatkan. Bila you sebut tentang pusat penempatan sementara ini, barangkali Datuk Khairul, ini juga merupakan satu isu yang sering juga berbangkit sebenarnya. Ada yang mengatakan bahawa mereka tidak mendapat bantuan seperti apa yang mereka harapkan. Kadang-kadang bantuan makanan pun menjadi begitu sukar dan sebagainya. Apakah NADMA juga terlibat sebenarnya dalam mengkoordinasi bantuan-bantuan kepada mereka yang tinggal ataupun berada di pusat-pusat pemindahan sementara ataupun PPS ini? Kebiasaannya persiapan ataupun perbincangan berkaitan bagaimana kita untuk memastikan pusat-pusat pemindahan sementara ini mencukupi dari segi kemudahan-kemudahan asas makanan dibuat sebelum berlakunya monsun Timur Laut. Jadi pusat-pusat pemindahan sementara ini adalah berdasarkan kepada arahan MKN 20, adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tetapi koordinasi akan berlaku sebelum monsun Timur Laut yang melibatkan agensi-agensi yang lain. Jadi memang kita akui apabila berlakunya sesuatu bencana yang tiba-tiba, terutama sekali bencana yang besar seperti apa yang terjadi di Taman Seri Muda, kita dapati memang dari segi persiapan itu adalah tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan pada ketika itu. Tetapi untuk situasi-situasi biasa, berdasarkan kepada pengalaman yang ada sebelum ini dan juga yang sedang berlaku, kita dapati dari segi persediaan tu adalah baik dan memang mungkin tidak begitu selesa, tetapi kita perlu sedar bahawa ini adalah keadaan bencana yang mana kadang-kadang ada masa-masa yang dipindahkan pada waktu tengah malam. Mungkin pemindahan itu berlaku dari segi makanan mungkin tidak mencukupi, tetapi apa yang kita buat sekarang ni adalah kita akan memberi makanan segera yang ready to eat. Jadi kita tidak perlu lagi memasak yang mengambil masa. Itu antara perkara pengalaman langkah yang kita tambah baik berdasarkan pada pengalaman yang lepas, di mana ada masa-masa yang menerima makanan agak lewat disebabkan mungkin dari segi jumlah mereka yang dipindahkan terlampau besar, terputus hubungan yang mana
bahan-bahan mentah untuk masak itu tidak dapat diberikan kepada pusat-pusat pemindahan dan beberapa faktor lain. Di samping itu, pihak JKM juga memastikan bahawa sekiranya dari segi perhubungan terputus, mereka telah menghantar makanan tersebut lebih awal daripada bencana. Jadi mereka telah menyediakan depo-depo daripada di peringkat negeri sehinggalah ke kawasan-kawasan yang terpencil untuk memastikan bahawa sekiranya perhubungan terputus dari segi makanan, dari segi kelengkapan, pembukaan pusat pemindahan sementara itu dapat dibuat dengan baik, dengan secara efisien dan memenuhi ekspektasi mereka-mereka yang diterima yang menerima bencana seperti banjir. Dari segi penetapan PPS ini sendiri, Datuk, apakah itu keputusan ini dibuat oleh NADMA ataupun ianya dilakukan dengan kerjasama pegawai daerah mungkin sesuatu kawasan ataupun dengan kerajaan negeri di negeri-negeri yang terlibat dengan banjir ini? Dari segi penentuan lokasi pusat-pusat pemindahan sementara, NADMA hanya memberi garis panduan. Kita tidak terlibat secara khusus untuk memilih bangunan ataupun lokasi manakah yang perlu dijadikan sebagai pusat pemindahan sementara. Ini dilakukan di peringkat daerah yang diketuai oleh pegawai daerah. Mereka lah lebih tahu di manakah tempat yang selalu berlakunya banjir, lokasi manakah yang paling sesuai untuk dijadikan pusat pemindahan sementara berdasarkan kepada kelengkapan, saiz bangunan dan juga dari segi perhubungan. Jadi pemilihan itu dilakukan di peringkat daerah dan pegawai daerah ni akan menerima pandangan daripada ahli-ahli jawatankuasa pengurusan bencana daerah yang akan melibatkan mungkin agensi daripada Bomba dan Penyelamat, APM, Kementerian Pelajaran dan agensi-agensi kerajaan lain untuk memastikan lokasi yang paling sesuai untuk dijadikan pusat pemindahan sementara. Kita nak di peringkat NADMA kita hanya mengeluarkan garis panduan, tetapi dari segi pemilihan secara khusus adalah di bawah tanggungjawab pihak daerah. Saya nak berkongsi sesuatu yang mungkin to recall baliklah pengalaman daripada Datuk Hisham sendirilah. Yalah, kita tahu banjir ini akan berlaku setiap tahun lah, sama ada kita suka ataupun tidak, disebabkan oleh keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ini, dan ianya menjadi semakin sukar untuk dijangkakan bilakah banjir akan melanda di negeri mana dan sebagainya. Tetapi daripada pengalaman Datuk sendirilah, from your own personal experience, apakah situasi banjir yang betul-betul sebenarnya memberi cabaran yang cukup hebat kepada pihak Datuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia? Datuk ingat tak? Saya ada dua tiga situasi ni. Ada situasi peribadi dan ada juga situasi yang ni. Tetapi bagi saya 2021 mencatatkan satu, orang cakap, titik tolak kepada perubahan besar dalam pengurusan banjir di Malaysia. Dan ini kita namakan sebagai urban flood. Maksudnya kita selalu buat persediaan untuk menangani bencana banjir ini di kawasan-kawasan yang orang cakap kampung, agak pedalaman sedikit kan. Jadi kawasan-kawasan bandar ni sebenarnya apabila kita tengok kepada kepadatan dia, kepada logistik dia, itu ada sesuatu yang berbeza. Tetapi 2021 ni dia sesuatu yang memang di luar jangka. Di luar jangka. Maksudnya di luar jangka ini kita tak jangka nak keluar orang begitu ramai serentak. Kita masuk bot. Cepat kita masuk bot sebenarnya, tapi bila kawasan tu begitu luas dengan bot kita ada itu tidak mencukupi, dan dia berlaku hampir serentak maksudnya di Puchong berlaku ada 22 panggilan, kemudian di Terimuda, di Hulu Langat, di Janda Baik, di Telemong, di Karak, semua berlaku pada masa yang sama. Sebab tadi tu bagaimana kita boleh fokus kepada isu cuaca tadi. Kan dia ada luruan tropika, masa tu tak ada luruan tropika, tapi orang cakap atmosfer rendah. Kemudian ada pula biasan daripada taufan Rai, dia tumpu satu tempat, dan apabila berlaku tempat itu kita tak tahu kat mana sebenarnya akan efek yang paling teruk. Kita boleh menyangka, tetapi kita tak tahu severity dia tu. So itulah pengalaman saya yang paling teruk, dan rumah saya sendiri pun 8 hari dalam air. Di mana? Di Pahang?
No, di Bukit Canggang, di kawasan di kawasan Banting. Jadi saya sendiri pergi kerja, orang rumah saya tinggal seorang-seorang, harap orang selamatkan, tapi masa dah selamat tu pun air dalam 5 kaki dah dalam dekat rumah. So sangat menyeruh tu dan kita baru masa tu tahu, orang cakap kesukaran kita itu ialah paling utama ialah kita nak kenal pasti sebenarnya rumah yang telah kita selesaikan respon. Sebab panggilan terlampau banyak, Syakawi. Mula-mula kita terima panggilan pada mangsa. Kemudian mungkin anak ataupun relatif paling dekat pada mangsa. Kemudian kenalan mangsa dan dia berangkai-rangkai. So kita nak eliminate itu, rumah yang telah kita respon itu pada peringkat awal menimbulkan kesukaran. Kedua, kita tak terfikir logistik tadi tu, macam mana nak masuk. Bumbung je nampak. Bila orang report kat kita kan, jalan Kenari. Kita pun tak tahu kat mana dah jalan Kenari. Jalan pun dah tak dia ada. dah sama je kan. Yalah. Okey, tapi kita guna lokal punya orang cakap atau orang tempatan, boleh naik dengan Skype dengan tali. Dan kita pergi pula kepada isu kedua. Kereta yang diparking tu menyebabkan kita punya bot tak boleh nak gerak. Kan dia dah start terapung sikit, kita punya bot langgar dum-dam dan dia bergerak, kita bergerak dengan perlahan. So lanjutan pada itu, alhamdulillah kita pun memohon kepada pihak NADMA pertukan khas untuk kita cuba orang cakap sebaik mungkin tangani isu saya katakan banjir perbandaran. Dulu kita selalu banjir kilat, tapi ini banjir yang bertahan kan. Banjir perbandaran tu alhamdulillah kita pun dibekalkan dengan pertukan untuk kita beli bot yang orang cakap lebih ringan, lebih mudah kita bergerak, lebih lasak. Yang tu yang penting tu, lebih lasak tu kita nak langgar, kereta nak langgar ini. Dan alhamdulillah kita dah mula deploy pada banjir awal tahun lepas. Tahun ini kita dah mula keluarkan atau penggunaan bot ini dan nampak sangat efektif untuk kita respon kepada banjir seumpama 2021 lah. Baik, Datuk Khairul, berlandaskan daripada apa yang disebut daripada pengalaman Datuk Hisham sendirilah. Saya percaya NADMA juga sebenarnya bergerak ke arah pembaharuan, pembaikan, to improve lagi lah apa yang perlu dilakukan sebenarnya. Jadi dari segi perancangan NADMA sendirilah daripada apa yang telah sedang berlaku ketika ini, apakah NADMA melihat bahawa mungkin NADMA juga sendiri perlu berubah sebenarnya kepada satu situasi yang lebih melegakan semua pihak sebenarnya, terutamanya dalam usaha menyelamat dan membantu mangsa-mangsa, bukan saja mangsa banjir tetapi juga mungkin mangsa-mangsa yang terlibat dengan tanah runtuh dan sebagainya. Terima kasih Syakawi. Sebenarnya berdasarkan kepada pengalaman 2021, pengalaman tanah runtuh di Batang Kali, kita telah membuat beberapa perubahan dari segi koordinasi di antara agensi-agensi untuk pastikan koordinasi itu dapat dibuat dengan lebih baik. Dan dalam masa yang sama kita juga sedang melihat bagaimana kita boleh memperbaiki, menambah baik arahan MKN nombor 20 yang menjadi asas kepada pergerakan agensi-agensi di lapangan jika berlakunya sesuatu bencana. Jadi kita sedang melihat dari segi dasarnya penambahbaikan dari segi arahan MKN nombor 20 dan juga kita melihat tentang keperluan untuk memperkukuhkan lagi peranan komuniti seperti yang kita sebut tadi untuk membolehkan mereka lebih arif bagaimana untuk bergerak ataupun menguruskan sesuatu bencana yang berlaku di kawasan mereka. Dan dalam masa yang sama seperti Datuk Hisham maklumkan tadi, di kawasan-kawasan pembandaran kita dah mula mengadakan sesi-sesi libat urus dengan penduduk-penduduk tempatan, local community, community leader, NGO untuk menambahkan kesedaran tentang isu berkaitan dengan pengurusan bencana. Alhamdulillah jika kita lihat pada awal tahun ini bila berlakunya banjir di Shah Alam, ini bukan banjir yang besar. Tempat yang sama kita lihat dari segi respon penduduk-penduduk adalah lebih baik, lebih cepat berbanding dengan apa yang berlaku pada 2021. Pada ketika itu kita boleh melihat apabila hujan mula turun tanpa berhenti, penduduk-penduduk setempat dah mula mengalihkan kereta mereka ke kawasan-kawasan yang lebih tinggi. Ini kita lihat sebagai salah satu tanda yang menunjukkan kesedaran masyarakat yang jarang ditimpa bencana mula meresap di kalangan komuniti. Jadi ini merupakan perkara yang
yang kita sedang menambah baik dari segi sikap masyarakat, dari segi pengurusan dasar dan juga dari segi kelengkapan dan juga koordinasi di antara agensi, NGO dan masyarakat setempat. Jadi dari segi nama inilah kita punya hala tuju baru yang sebelum ini kita dapati bahawa penumpuan adalah lebih kepada bagaimana kita melengkapkan agensi-agensi responder untuk membolehkan mereka bertindak dengan efisien, teratur. Tetapi kita tidak memberi penekanan yang khusus kepada penglibatan NGO, masyarakat setempat. Jadi ini antara perkara penambahbaikan dari segi pengusaha yang kita sedang lakukan. Saya juga nak bangkitkan satu persoalan. Tak tahulah sama ada is a bit sensitif, tapi ianya perlu kita kongsikan secara terbuka sebenarnya. Kita tahu bahawa kerajaan perpaduan, kerajaan Madani sekarang ini di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar sendiri telah pun menyatakan satu kenyataan yang serius bahawa satu program tambatan banjir juga akan dilakukan di beberapa buah negeri yang sentiasa ditimpa ataupun mengalami bencana banjir ini sendiri. Dalam persoalan tambatan banjir ini sendiri, apakah NADMA juga sebenarnya membuat ataupun terlibat dan membuat beberapa recommendations kepada kerajaan untuk memperbaiki kedudukan ini sebenarnya? Berkaitan dengan projek-projek infrastruktur dari segi tempatan banjir, ianya tidak melibatkan NADMA. Ia banyak melibatkan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran. Jadi mereka lah yang menentukan lokasi yang memerlukan projek-projek infrastruktur tempatan banjir, saiz projek berkenaan, bentuk projek tersebut. Jadi alhamdulillah saya rasa pihak JPS telah mendapat peruntukan yang besar untuk memastikan bahawa projek-projek tempatan banjir ini dapat dibuat dengan lebih baik. Berdasarkan kepada perkiraan yang kita buat, projek-projek tempatan banjir ini jika dilakukan ataupun siap, ianya lebih menguntungkan berbanding dengan kerugian jika berlakunya sesuatu bencana. Jadi ada kajian-kajian yang menyatakan bahawa setiap RM1 ataupun $1 yang kita belanjakan untuk projek-projek tempatan banjir ataupun projek-projek untuk pastikan situasi banjir ini adalah terkawal, ia akan menjimatkan lebih kurang dalam $9. Okey. Sedar tak sedar kita sebenarnya di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tinggal 2 minit saja lagi. Jadi saya beri ruang dan peluang ini kepada Datuk Hisham lah. Apa yang ingin Datuk sampaikan di penghujung program ruang bicara ini? Terima kasih Syakawi. 1 jam tak rasa. Bagi saya cuba ambil kesempatan untuk berpesan. Kalau kita tengok pada banjir ini, orang cakap kita memang sedaya upaya untuk cuba menyelamat harta benda semua kan. Namun begitu, bagi kami penekanan paling kritikal ialah nyawa. Kan? Nyawa itu yang jadi orang cakap penekanan utama supaya tidak ada yang terkorban. Jadi saya mengambil kesempatan untuk nasihatkan kepada orang awam ataupun orang ramai supaya menjaga nyawa dan jiwa ni apabila berlaku banjir. Permasalahan ni berbeza-beza. Kita pernah tengok apabila ketika awal banjir orang cuba redah banjir, hanyut kan. Keduanya ada pula keadaan yang cakap ujung-ujung tahun ni kalau boleh jangan berkelah lah. Kalau boleh lah. Sebab air dah banyak dah, Tuhan turun kan, air banyak dah daripada langit ni, tak perlulah pergi berkelah. Jadi kita cakap tak adalah risiko kepala air semua ni. Dan ketiganya ialah kita juga dulu ni kita gila banjir ni sama serentak dengan cuti sekolah. Anak-anak kan yang kita orang cakap terlebih tak perhati tu dia akan terkeluar. So apa pun kita buat cakap, apa pun yang kita kata, nyawa tak ada galang ganti. So seboleh mungkin jaga keselamatan masing-masing, bukan kepada orang awam tetapi juga kepada responder, sama ada pihak jabatan juga, kepada anak-anak buah saya juga, kemudian kepada sahabat-sahabat agensi sahabat dan juga kepada NGO-NGO yang kita sebutkan tadi. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Nur Hisham Mohamad. Tinggi-tinggi terima kasih kepada Datuk Khairul Syarif Idrus kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Banyak yang kita sembang-sembang dan kita mengharapkan bahawa ia akan memberikan satu gambaran yang lebih jelas bagaimana
bagaimana pelbagai agensi NADMA dan lain-lain agensi termasuklah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sentiasa memainkan peranan yang cukup berkesan dalam usaha untuk menghadapi dan juga membantu bangsa-bangsa maju di mana saja ianya berlaku. Baiklah, di penghujung ini juga kita masih lagi mengharapkan bahawa rakyat Malaysia akan terus berdoa kepada rakan-rakan kita, saudara-saudara kita di bumi Gaza di Palestin yang masih lagi menderita disebabkan oleh kekejaman Zionis Israel itu, dan kita juga mengharapkan bahawa dengan adanya pengumuman gencatan senjata selama 4 hari itu mungkin akan memberikan sedikit kelegaan kepada rakyat dan rakan-rakan kita di Palestin. Itu harapan kita sebenarnya, walaupun harapan itu mungkin tidak akan menjadi kenyataan. Apapun, terima kasih kepada anda, dan di penghujung ini saya ingatkan lagi, dari sungai ke senggara, Palestin pasti merdeka. Kita jumpa lagi.